Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, rakan-rakan pelajar dan seterusnya hadirin dan hadirat sekalian. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk PKP mengeratkan hubungan kekeluargaan. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kita membelah bicara, sebelum isi menyusul hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato agar hadirin terbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga, dan saya Peta berkata-kata seperti yang buta tidak teraba-raba, yang peka tidak tertanya-tanya, yang kecil tidak terambil-ambil, yang pendek tidak tertinjau-tinjau. Hadirin yang dihormati sekalian, Perintah Kawalan Pergerakan PKP Malaysia yang juga disebut sebagai PKP atau MCO merujuk kepada tindakan pencegahan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia terhadap wabak coronavirus mulai 18 Mac 2020. Virus maut ini hanya boleh dikekang dengan mengambil langkah berjaga-jaga secara kuarantin diri di rumah dan mengelakkan perjumpaan sosial secara bersemuka. Hadirin sekalian, wacana saya yang pertama, Perintah PKP adalah salah satu kaedah untuk mengeratkan hubungan dalam sesebuah institusi kekeluargaan. Di sini, peranan ibu bapa adalah penting dalam mencorakkan keadaan anak-anak di rumah. Secara tidak langsung, institusi kekeluargaan juga dapat dibina dengan baik dengan mewujudkan pelbagai aktiviti sesama sendiri dalam kalangan ahli keluarga. Sebagai contoh, maka bersama-sama antara cara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dengan anak-anak untuk mengeratkan hubungan keluarga. Wacana saya yang kedua, aktiviti seperti riadah bukan sahaja menerapkan aspek kesihatan fizikal, mental dan sosial, malah turut menjamin kualiti kesihatan keluarga. Riadah bersama keluarga sekaligus dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan di samping menimbulkan rasa seronok dalam kalangan ahli keluarga. Oleh itu, bagi menjaga kesihatan fizikal, aktiviti kecergasan sekurang-kurangnya 30 minit sehari bersama ahli keluarga boleh dilakukan seperti senam aerobik. Selain itu, aktiviti berbasikal juga dapat memupuk hubungan yang lebih erat terhadap anak-anak. Oleh yang demikian, aktiviti bersama-sama ini pasti akan mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan ahli keluarga. Para hadirin yang dihormati sekalian, wacana saya yang ketiga, semasa dalam musim PKP, banyak masa yang dihabiskan bersama keluarga di rumah. Aktiviti mengemas bahagian dalam dan luar rumah juga boleh dijalankan bersama-sama. Oleh yang demikian, anak-anak boleh melakukan tugas seperti mengemuk lantai dan menyapu sampah. Malah, berkebun di halaman rumah juga boleh dijadikan antara aktiviti meningkatkan kecergasan. Dalam pada itu, pembahagian kerja antara adik-beradik boleh dilakukan mengikut kesesuaian usia. Bak kata pepatah, muafakat membawa berkat. Rakan-rakan dan hadirin sekalian, wacana saya yang keempat, semasa dalam musim PKP dilaporkan ramai yang hilang pekerjaan. Akibat pandemik, ramai majikan yang telah membuang pekerja. Justru, sokongan kerohanian amat perlu bagi menjamin aspek kesihatan mental dapat dikawal. Bagi umat Islam, aktiviti solat berjemaah, mengaji, berzikir serta menonton dan membaca bahan ilmuwan berkaitan agama selain membuat sesi 10 minit bercerita bersama ahli keluarga yang lain dapat mengeratkan hubungan ahli keluarga
sekaligus dapat memperbaiki amalan rohani dalam kalangan ahli keluarga. Bagi ahli keluarga yang mempunyai anak-anak kecil, sudah pasti akan mendedahkan anak-anak ke arah keagamaan. Seperti kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kesimpulannya, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa PKP dapat mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga. Banyak aktiviti yang boleh dilakukan bersama-sama ahli keluarga. Jika sebelum ini, pasti setiap ahli keluarga tidak mempunyai masa untuk menghabiskan masa bersama-sama akibat kekangan tugas. PKP dapat membantu mengeratkan semula hubungan sesama ahli keluarga. Jadi, marilah kita bersama-sama memandang PKP dari sudut yang positif dan bukan membebankan kerana jaminan kualiti bersama keluarga dapat dimanfaatkan. Sekian saja pidato saya kali ini. Saya ingin memohon maaf sekiranya tersilap kata dan terdapat tutur bicara yang kurang sopan semasa saya menyampaikan pidato tadi. Sekian, terima kasih.